Bismillahirrahmanirrahim. Fi anna kulla dawlatin laha hissa minal mamaliki wal awtani la tazidu alaiha. Ini kalau dah baca bagi tahulah. Belum ni. Dia kata setiap negara itu ada kawasan, teritori dia yang tidak boleh luas daripada itu. Dia nak cerita tentang negara-negara itu bila luas sangat, dia tidak terkawal. Jadi bila terkawal tu dia mudah dicerobohi oleh orang luar ataupun dia menghadapi kelemahan-kelemahan di sempadan dan sebagainya, dan akhirnya sempadan-sempadan itu akan terombak dan akan runtuh dan negara ni akan menjadi lemah. Itu nak kata tu. Ada dah kalau kita bincang ini? Ada satu dinasti. Each dynasty has a certain amount of provinces and no more. Betul-betul. Yang tu dah buat tu. Dia buat. Rasanya dah. Dah buat. Tapi contoh Datuk hanya minta kita baca lah, tapi lagi segitu dah baca. Tak apalah. Kemudian yang ke-8 greatness. Anna nizam ad-dawlati wa ittisa'i nitaqiha wa tuli amadiha ala nisbatil qa'imin biha bil qillati wal kasrah. Dia kata apa tu skala ataupun saiz sesuatu negara itu, dan begitu juga dia punya umur dia tu banyak terhenti di atas banyak sedikit mana orang yang ramai pengikut penyokong. Tu dah lepas Belum. Terima kasih kita patut hari ni yang ni lah kot. Okey. Ikut catatan pun. Okey, tak apalah. Mana sebab idea dia dekat-dekat dia beralih dekat. Tapuk gitu ya. Yang ni hari ni dia yang Datuk baru baca tu ialah berkaitan dengan jumlah ramai atau kurangnya kekuatan jumlah pengikut dan teramai mana orang yang menjaga, mengawal dia punya pengikut negara tu, dia boleh kekal lah. Kalau tak banyak dia. Yang sebelum ni ialah berapa banyak kita panggil jarak semua tu. Okey. Baru ni dia kata luas sempit dah. Wasababu fi dhalik innal mulk innama yakunu bil asabiyah. Kerana pemerintahan itu dia tetap lagi bercerita tentang bagaimana peranan asabiyah dalam menentukan sesuatu pemerintahan itu. Wa ahlul asabiyah humul hamiyah alladhina yanziluna bimamaliki daulah wa aqtariha. Jadi orang pokok asabiyah inilah ahli-ahli asabiyah ni yang kita kata yang kita tahu. Mereka inilah yang menjaga negara-negara itu wa yanqasimuna 'alaiha. Mereka itu itulah. Fama kana min ad-dawlati al-'ammati qabilatuha wa ahlu isabatiha akthar kanat aqwa wa akthar mamalika wa awtanan wa kana mulkuha awsa' lidhalik. Dia kata kalau sekiranya negara itu ada kabilah yang ramai dan ada pendukung yang banyak, maka dia menjadi lebih kuat dan buminya akan menjadi lebih luas dan sebagainya. Wa'tubira dzalika bid-daulatil islamiyyah. Contohnya ialah negara-negara Islam. Lamma allafa Allahu kalimatal Arab 'ala al-Islam wa kana 'adadul muslimina fi ghazwati Tabuk akhir ghazawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 100,000 wa 10,000 min Mudar wa Qahtan ma baina Farisin wa Rajin ila man aslama minhum ba'da dhalika ila al-wafati. Dia kata sebagai satu contohnya, apabila orang-orang Arab itu telah bersatu padu berasaskan kepada Islam, maka kita dapat lihat bilangan tentera Islam di peperangan Tabuk, iaitu peperangan yang
terakhir yang dikelolakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ialah 1,010,000, 1,010,000, mana macam 100,000, macam 1 juta, mi'atu alfin, 100,000 dan 100,000 dan 10,000, 110,000. Ada 110,000 tentera dia. Min Mudar wa Qahtan, ada yang askar berkuda, ada yang askar jalan kaki, maknanya ramai yang telah mendapat menjadi pendukung. Ila man aslama minhum ba'da dhalik ila al-wafati. Kemudian lepas tu orang Islam lagi sehinggalah wafat Rasulullah. Falamma tawajjahu li talabi ma fi aidil umam min al-mulk lam yakun dunahu himyun wala wizrun fastubiha himya Faris wal Rum ahla ad-dawlatain al-azimatain fi al-alam li ahdihim wat-Turk bil Mashriq wal Afranja wal Barbar bil Maghrib wal Qut bil Andalus wa khataw min al-Hijaz ila as-Sus al-Aqsa wa min al-Yaman ila Turki bi aqsa al-Shamal wastawlaw ala al-aqalim as-sab'ah. Jadi dia kata, dalam kekuatan yang seramai sahabat itu, bila saja tentera-tentera Islam ini cuba mencabar ataupun menuntut apa-apa daripada negara-negara lain pada waktu itu, maka tidak ada orang yang boleh mempertahankan diri masing-masing. Sama ada di Parsi, di mana-mana Turki dan sebagainya. Pergi sampailah kepada satu peringkat di mana Islam telah dapat menguasai daerah-daerah yang 7 itu. Saya pun tak faham. Aqalimul Sab'ah ni yang 7 tu yang mana mungkin yang di sekeliling dia adalah Parsi, Andalus dan sebagainya lah, Turki. ثم انظر بعد ذلك دولة صنهاجة والموحدين مع العبيديين قبلهم لما كان قبيلة كتام القائمين بدولة العبيديين أكثر من صنهاجة ومن المصادمة كانت دولتهم أعظم فملكوا أفريقيا والمغرب. Ini sebagai contoh-contoh ni. Misalnya negara selepas Islam itu sudah ada negara-negara kecil, iaitu Sonhaja dan negara Muwahhidin. Dia kata ada Daulal Abidiyyin itu lebih besar daripada Sonhaja. Kemudian maka pamalaku Afriqiya wal Maghrib wa Syam wa Misr wal Hijaz. Kemudian Sonhaja Abidiyyin ini boleh menguasai semua Afrika, Morocco, Syam, Mesir, Hijaz dan sebagainya. Kemudian contoh lagi, dan kerana Zanana, bila bilangan mereka itu sedikit, maka negara mereka menjadi sempit berbanding dengan Muwahhidin, kerana mereka itu tidak ada orang yang cukup untuk mempertahankan atau meluaskan negara mereka itu sejak daripada awal lagi. Inilah, saya pun tak payahlah, ini macam contoh-contoh itulah. Maknanya maksud dia nak bagi tahunya terhenti atas seramai mana mereka yang ada bersama mereka itu, bersama kerajaan itu untuk mempertahankan dan meluaskan tapal batas negara itu. Contohnya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Wasababus sahih fi dzalika. Sebab yang sebenar mengapa berlaku demikian, innan naqsa innama yabdu fid dawlati fil aqsa. Dia kata berlaku kekurangan dalam sebuah negara itu dia akan bermula di hujung negara itu. Misalnya dia bermula di kawasan perbatasan. Fa idza kanat mamalikuha katsira, bila jajahan takluknya menjadi banyak, kanat atrafuha ba'idah an markaziha wa katsira, maka hujung-hujung negara itu banyak dan jauh. Wa kullu naqsin yaqa'u fala budda lahu min zamanin. Jadi kalau berlaku apa-apa kekurangan
nak pergi baiki kekurangan itu perlu pada masa. Fakathura azmanun nuqsi li kathratil mamalik. Bila kawasan-kawasan takluk dia tu banyak, maka lambatlah dia menguruskan segala-gala hal itu. Wa ikhtisasu kulli wahidin minha bi nuqsin wa zaman fayakuna amaduha tawilan, mengambil masa yang banyak untuk menyelesaikan. Dia kata, cuba tengok, dia kata Daulatul Arabil Islamiyah kaifa kana amaduha atwalud dual la Banu al-Abbas ahli al-Markaz wala Banu Umayyah al-mustabidduna bil Andalus walam yanqus amra jami'uhum illa ba'da al-arba'ah. Jadi dia kata negara yang paling lama sekali umur dia tu ialah negara Arab Islam yang awal-awal ni. Dia tidak boleh ditandingi oleh Bani al-Abbas dan tidak oleh Bani Umayyah yang di Andalus, dan begitu juga Daulah al-Abidiyyin kana amaduha qariban min 280 sana, 280 tahun je. Wa Daulah Sonhajah dunahum, Sonhajah lebih pendek umur dia, dan sekian-sekianlah hina istilah al-Mahad ini cerita. Kemudian kesimpulan dianya ialah macam tadi, dan dibagi contoh yang paling lama ialah negara asal Islam itu, bila maknanya negara Arab yang asal tu. Kemudiannya ada mengalami kekurangan. Al-Faslu Tasi', pasal yang ke-9, fi anna al-awtal al-kathir al-qaba'i wal-asa'ib qalla an tastahkuma fiha daulah. Ini isu baru sikit ni. Dia kata negara-negara yang banyak kabilah itu dan banyak asabiah itu, jarang sekali dia boleh membentuk kerajaan yang stabil. Ini mungkin satu benda yang barulah. Wanzur ma waqa'a min dhalika bi Afriqiya wal Maghrib. Tengok di Afrika dan Morocco pada awal Islam, dan pada zaman ini juga, pada zaman dia tu, fa inna sakina hadhil awtan min al-barbar. Dia bawa contoh orang barbar. Dia kata orang barbar ni ahlu qabail wa asabiyat. Dia barbar ni yang duduk sempadan antara Morocco dengan Algeria sekarang ni, orang barbar ni. Apa tu? Falam yughni fihimul ghalabul awwal alladhi kana li ibni abi sarhin alaihim wa ala al-afranja syai'an. Mula-mula mereka itu ditawan, dikuasai oleh Abi Sarh. Tapi mereka itu kemudiannya memberontak. Wadu ba'da dhalika thawra war-riddah. Memberontak, murtad sekali lepas sekali. Maka jadi masalahlah pada orang yang cuba membentuk negara di situ. Walamma istaqarra ad-din indahum adu ila thawrati wal khuruj. Bila nampak nak stabil agama ke negara, maka dia menjadi thawra, dia membuat pemberontakan, dan dia menderhaka. Wal akhdhu bid-din al-khawarij marratin adidah. Dia dari segi agama pun dia menganut agama mazhab khawarij macam-macam beberapa kali. Kata Ibn Zaid, irtaddatil barbaratu bil maghrib 12 marrah. Kata penulis ini, orang barbar di Morocco ini, dia murtad daripada agama dan sebagainya sebanyak 10 kali. Walam tastaqir kalimatul Islam fihim illa li ahdi wilayah Musa bin Nasir. Dan Islam tidak stabil di situ kecuali selepas itu zaman pemerintahan Musa bin Nasir. Jadi kalau kita selalu baca sejarah Musa bin Nasir, kita tahulah apa tu kekuatan dia. Wahada makna, ini artinya ma yang an Umar, inna Afriqiya mufarraqa li qulubi ahliya. Umar kata masa dia tu, dia kata Afrika itu berpecah belah berasaskan sama seperti hati para penduduk dia. Isyaratan ila ma fiha min kathratil asaibi wal qabail al hamilati lahum ala adamil idzan wal inqiyad. Ini merujuk kepada banyak asabiah di situ, kabilah-kabilah di situ, dan sukar untuk mereka bersatu, untuk patuh pada satu pimpinan. Walam yakun al-Iraq lidzalika al-ahd bitilka sifah.
Sedangkan Iraq pada waktu itu tidak seperti itu. Begitu juga Syam. Innama kanat hamiyatuha min Faris war Rum. Karena mereka itu sudah berada di bawah lindungan orang tentera Parsi, tentera Roman dan sebagainya. Wal kafatu duhama. Sedangkan yang lain itu macam kita nak katanya bodoh-bodoh semualah. Jadi tidak orang bukan yang liar macam orang barbar tu. Ahlu mudunin wa amsarin. Falamma ghalabahumul muslimun 'ala al-amr wa intaza'uhu min aydihim lam yabqa fiha mumani' wala masya. Jadi bila orang Islam pergi tawan negara-negara Iraq, Syria dan sebagainya, mereka itu mudah berala, mudah mengikut sebab mereka itu sudah berlatih dalam satu kumpulan yang tidak macam di barbar tadi. Walamma halaka qabilah 'adat al-ukhra makanaha wa ila diniha min al-khilaf war-riddah. Fatala amrul Arab fi tamhil ad-daulah. Jadi oleh kerana itu dia kata di Afrika ini iaitu di Morocco dan di Aljazair sekarang ini, dia kata mengambil masa yang panjang oleh orang Islam untuk mengistablishkan negara Islam di situ. Jadi contohnya juga dia kata Bani Israel di Syam, di Syria dulu. Masa tu ada kabilah Palestin, ada kabilah Kan'an, Bani sekian. Kemudian macam-macam dia kata ada asabiah di situ. Maka susahlah bagi Bani Israel untuk menyediakan, mendirikan, mengasaskan negara mereka itu. Maka keadaan tidak stabil dari masa ke semasa. Maka oleh kerana itu berlaku perbezaan, perbalahan antara mereka itu. Fakhtalafu ala sultanihim wa kharaju alaihim. Dan mereka selalu menderhaka. Walam yakul lahum malakun muwattadun sa'iru ayyami ila an ghalabahumul furs fi thumma Yunan. Dia kata kerajaan yang didirikan Israel di kawasan itu tidak pernah stabil. Sehinggalah kawasan itu dikuasai oleh orang Farsi, orang Yunan, orang Farsi, orang Yunani, kemudian orang Roman sebagainya. Kemudian sebaliknya al-awtan al-khulwa min al-asabiyah. Negeri-negeri yang tidak banyak asabiyah. Yashulu tamhidud daulah fiha wa yakunu sultanuhum wasi'an likillil haraj. Dia kata mudah untuk memimpin dan untuk membentuk kekuasaan pada waktu itu. Wala tahtaju daulah fiha ila kathirin min al-asabiyah. Dan negara pula tidak memerlukan banyak asabiyah untuk mendukungnya kerana tidak ada masalah banyak. Kama huwa sya'nu fi Misr wa Syam mana pada masa itu dia kata macam Mesir dan Syria pada masa itu. Jadi keadaannya bersatu padu dan tidak banyak kabilah, maka mudah dipimpin. Idh hiya khuluwu min al-qaba'il wal asabiyah. Kerana daerah-daerah itu tidak mempunyai kabilah dan asabiyah yang banyak. Ka'allam yakun Syam ma'danan lahum kama qulna. Sebagaimana kata tadilah. Famaliku Misra fi ghayat ad-da'ah. Famulku Misra fi ghayat ad-da'ati war-rusukh li qillatil khawarij. Dia kata Mesir ni sangat tenang dan tidak ada apa-apa masalah kerana tak ramai orangnya al-khawarij, orang yang keluar daripada ketaatan, sama ada khawarij ni dari segi akidah, dari segi politik dan sebagainya, dan juga ahli al-asaib. Innama huwa sultan wa ra'iyya wa dawlatuha qa'imah bi muluki Turki wa asaibihim yaghlibuna 'ala al-amri wahidan ba'da wahidin wa yantaqilu al-amru fihim min manbatin ila manbatin. Wal khilaf musammatun lil Abbasi fi aqa al-khulafa di Baghdad. Begitulah di Mesir ni tenang, maka boleh sampai dia berpakat dengan Turki dan sebagainya, sampailah. Wa kana sya'nul Andalus li hadal ahdi. Masa dia tu di Andalusia, fa inna asabiyyat ibn al-Ahmar sultaniha lam takun li awwali dawlatihim biqawiyah wala kanat karratin innama
yakunu ahlu baiti min buyutil Arab ahlu daulah al-Amawiyah baku min dhalikal qillah. Jadi di Andalusia juga pada peringkat awalnya orang yang mendirikan Andalusia itu hanya daripada serpihan Daulah Amawiyah yang kekal apabila Abbasiyah itu memerintah negara Islam pada waktu itu. Walidzalika anna ahlal Andalus lamma qaradat ad-daulah al-arabiyyah minhum wa malakahumul barbar min lam tunata wal muwahhidin saimu malakatahum wa thaqulat wata'atahum alaihim wa ashrabatil qulubi bughda'ihim wa ankana al-muwahhiduna was-sada fi akhir ad-daulah كثيرا من الحصول للطاغية في سبيل استصحابهم الاستظهار به على شأنهم من تملك الحضرة من مراكش فاجتمع من كان بقي بها من أهل العصبية القديمة معاد. Ini dia nak ceritakan bagaimana perkembangan sesudah pupus generasi pertama yang pergi mengasaskan negara Andalusia itu, maka terjadilah macam-macam kucak-kacir. Selepas itu wahamilan nas 'ala al-khuruj 'ala al-muwahhidin. Jadi negara muwahhidin ni ada sebuah negara ni yang di utara Afrika juga, tapi dia ada masalah sebab bila akhir-akhirnya ada menjadi masalah pemberontakan dan sebagainya. Dia berceritalah tentang Ibn Hafs dan sebagainya. Inilah cerita-cerita ni, bagaimana dia nak mengukuhkan macam biasa macam dulu, dia nak mengukuhkan bagaimana adanya kalau ada ramai kabilah itu susah nak tetapi kita perhatikan di sini dalam satu perspektif dia kata asabiyah dan kabilah itu sangat penting untuk menguruskan, membina sesuatu negara. Tetapi di sini pula dia kata, kalau asabiyah dan kabilah itu ramai sangat, dia akan menjadi masalah pula untuk kita nak meneruskan. Saya rasa ini ada satu kunci pemikiran yang agak... Ya, Ana nak baca tadi bab yang sebelum dengan bab sini yang kita sedang baca sekarang. Ana keluar sikit nak tanya Datuk juga lah. Dalam Quran atau dalam pengkajian Islam, ada tak rujukan Quran ke Sunnah yang membicarakan soal kualiti ahli dengan kuantiti ahli? Banyak. Jadi yang mana lebih dia kata ayat yang paling mudah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Dengan keizinan Tuhan, golongan yang kecil itu boleh mengalahkan dari segi kuantitinya lah. Kemudian bagi contoh yang lebih kuantitatif lagi, 20 sabiruna yaghlibu mi'atin, sampai kepada peringkat 20 boleh mengalahkan 200. Jadi bila anda tengok dalam poin fasa sebelum ini yang pada artikel Rosenthal ni yang bab 8, anda rasa dia membicarakan soal numerik, iaitu kuantiti. Bahawa kuantiti itu boleh memberi juga dipanggil greatness ataupun keagungan. Tapi dia qualify, Ibn Khaldun, kuantiti akan menyebabkan boleh sebarnya meluas. Satu dinasti, tapi dengan syarat ada asabiyah. Jadi asabiyah ni merujukkan kepada kualiti. Itu maksudnya. Kualiti kena ada, tapi zaman Rasul kualiti itu ditambah dengan kuantiti. Jadi tersebar luasnya jajahan Islam, tapi mungkin kerana ada kualiti pengikut-pengikutnya dan kuantiti, maka dia dapat sebar. Betul. Itu Ana rasa satu pengamatan ataupun suatu tesis yang agak penting. Kualiti dulu diikuti dengan kuantiti. Tak ada kuantiti, tak mungkin kita boleh sebar luas. Ya. Jadi itu menariklah. Betul.
Itu anak tanya rujukan tu. Bagus juga saya nak hubungkan dengan ni. Kalau saya balik kepada sejarah para pemimpin dari segi kata Imam Syafi'i ke Abu Hanifah. Jadi Syafi'i ni walaupun dia berada di Mekah Madinah, tetapi dia tidak menjadi seorang imam mazhab kecuali bila berpindah ke pusat-pusat pentadbiran Iraq dan Kairah. Dia tidak boleh jadi orang besar. Jadi maknanya dia tidak boleh jadi orang yang agung kecuali dia duduk pada tempat yang begitu kan. Maknanya begitu juga Abu Hanifah. Dia duduk, mengapa dia jadi hebat? Kerana dia duduk di negara yang kosmopolitan. Jadi mungkin begitu. Imam Malik kurang sikit sebab dia duduk di Madinah. Kalau kita bicarakan kumpulan yang berkualiti yang ada dalam konsep Ibn Khaldun ni, yang ada kekitaan dan lain kataan fikrah yang sama, kesatuan fikrah, kesatuan iman katakan, dan ditambah dengan kuantiti, maka dia akan luas. Itu bab yang 8. Yang bab 9. Jadi makna saya nak sambung tadi kan, maknanya kualiti yang ada pada Imam Syafi'i itu tidak boleh berkembang kecuali dicari pengikut yang dari segi kuantitatifnya. Poin tu konon dia kata kalau tak ada jumlah maka tak boleh sebar. Betul. Ya, sebab tu dia kata the greatness tak akan jadi great lah. Kerana dia kata greatness tu point dia, the greatness of a dynasty, keagungan ataupun kehebatan suatu dinasti itu ialah sejauh mana dan teritorinya dan luas teritorinya bergantung kepada betapa ramainya pengikut dan kekuatan pengikut-pengikut. Jadi kalau tak bina pengikut, tak akan sebar luas lah dan tak akan ada that greatness lah. Betul. Nak dengar juk sikit. Saya balas dengan Atak Kamil ni. Dia kata PAS sudah berkuasa di Kelantan untuk melebarkan pengaruhnya. Ini dululah masa saya duduk belajar kat luar negeri, dia duduk di rumah. Saya kata, mengapa dia kata dia telah menjadikan Kelantan sebagai pengkalan? Enggak, saya kata itu satu pemilihan yang salah. Kelantan tak boleh jadi pengkalan sebab dia tak boleh memberi satu loncatan yang kuat. Jadi dia nak jadikan pengkalan, kena mari Kuala Lumpur. Jadi pengkalan di sini baru dia boleh meloncat kuat. Itu cerita sajalah. Jadi kalau setakat duduk di daerah-daerah yang terpencil, maka dia boleh survive. Tetapi dia punya idea dan sebagainya, mungkin dia boleh khayal sajalah. Dia tidak boleh buat sebagaimana yang dia rasa. Jadi bila dia datang itu pun Ibn Khaldun dah bangkitkan dalam poin-poin sebelum, iaitu center atau dia punya sempadan. Dalam hak 7 tadi ada dia sebut kan? Sempadan dengan kepusatan. Tapi sejauh mana kekuatan pusat tu boleh pergi kepada sempadan itu. Tapi Ana nak bawa pula pada yang kita buat habis yang nombor 9 kalau ikut Rodental ni, iaitu kalau ramainya asabiah ni problem kabilah-kabilah. Itulah. Ni. Jadi makna sudah. Okey, salah. Okey. Anak terfikir soal Malaysia ni. Sebab kalau kita biar tak kita urus baik, kalau Sabah dengan kesabahannya, Sarawak dengan Sarawaknya, Kelantan dengan semangat Kelantan, Johor dengan Johor, betul. maka sukar nak urus itu Pak Ibn Khaldun. Betul. Jadi beramai sangat asabiah. Ini maksudnya kekitaan kenegerian. Asabiah negeri. Betul. Jadi itulah saya saya dengan Sarawak ni masih lagi ada hubungan yang baiklah. Dulu lagi pun. Saya kata kalau Sarawak for Sarawakin, Sabah for Sabahan, kita akan hancur. Ini ada hubungan sedikit cerita tadi. Saya sedang buat satu kajian untuk mengukuhkan teori Nusantara itu.
Sebab tu anak tertarik pasal Datuk mula dengan Nusantara. Yang menarik dalam sejarah, kalau tidak ada penjajahan, kita boleh satu bawah Asabiyah Nusantara. Yes. Memang. Dan malah tak dipengaruh dengan apa kenegerian dan juga kenegaraan. Kita jadi satu archipelago. Betul. Jadi dan tak ada banyak problem di antara negara-negeri. Ya, betul. Jadi dia tak banyak asabiyah yang apa serpihan-serpihan ni. Wallahu a'lam. Betul. Tok Mut, satu lagi kan saya perhati masa Russia kan, misal katalah kan Russia. Dulunya Russia dia bukan masuk dalam Soviet dia besar kan dia Russia, tapi yang pinggir-pinggir tu dia satu terlucut kan. Macam kita juga Singapura terlepas dulu sebab dia jauh kan. Jadi negeri-negeri jauh ni agak sukar untuk headquarter untuk manage lah kan. So saya rasa dia nak cakap itu je. Maknanya dalam penjagaan wilayah bawah dia orang, maknanya yang jauh ni senang untuk terlepas. Ya, betul. Kan Cuma betul lah. Cuma yang kita bincang dalam bab yang terkini yang Datuk yang kata tak ada yang sangat semangat kekitaan kenegerian ni semua ni. Tu Ibn Khaldun kata, on the other hand, it is easy to establish a dynasty dalam tanah-tanah which are free from group feeling. Kalau tak lahirnya semangat Singapura tu mungkin dan semangat federal, semangat ni lebih mudah kita bina suatu kekitaan tu. Ya. Ini point dia yang dan bab ni yang bab sebelum tadi yang belum ni ialah soal bagaimana asabiyah menyatukan, tapi yang ni bagaimana asabiyah boleh mecahkan. Ya, betul. Dia sebab pun Singapura terlepas daripada tangan Raja Johor. Kerana betul lah masa tu ada masalah di berlaku perpecahan di dalam keluarga istana Raja Hussein dengan Raja Abdul Rahman semua sekali. Dan menarik juga lah. Okey lah. Sebab dia punya observation mengenai sejarah dan agak menarik lah. Anak rasa boleh guna pakai dalam kita juga mengambil kira keadaan semasa dan bagaimana kita nak menangani dan juga nak mengurus. Betul. Kalau tak diuruskan asabiyah, tapi bahaya juga kalau kita mengajukan dulu kita dah reda dan semangat. Ya. Kenegerian ni. Anda ingat di kampus tu kalau balik ada Kedah dengan Kelantan jangan main. Jangan. Satu masa tu. Tok Mut silat-silat Kelantan pula dia orang terlepas. Kelantan ni ingat masa duduk di Kahira, apa tu Timbalan Perdana Menteri, apa tu Tun Ismail, Tun apa tu masa tu Timbalan Perdana Menteri timbalan kepada Tun Razak tu. Kita semangat Kelantan masa tu. Ni saya kata tekanan terhadap negeri Kelantan tidakkah membuka peluang untuk Kelantan mengisytiharkan apa tu permisahan dia suka. Tapi kalau kita nak Kelantan biasanya loyal sikit kepada Malaysia, Prof. Biasanya yang anak tua ni Sabah, Sarawak dengan Johor. Yalah. Johor pun tidak juga, tapi Sabah Sarawak ni pasal dia asalnya bukan di bawah Melaka, di bawah Brunei. Sabah tu di bawah apa tu Kesultanan Sulu. Sebahagian daripada Sabah tu dan Sarawak bawah apa tu Kesultanan Brunei. Kita ni Kesultanan Melaka. Kemudian ini mungkin ada juga sedikit sebanyak kesan terlaku. Ini apa kita panggil apa keluar sikit. Teringat macam Profesor Naqib Al-Atas dan beberapa orang yang mengumpaskan bahawa proses Islamisasi itu terganggu dengan adanya colonization, penjajahan.
Ya, ya. Jadi Nusantara sebelumnya berlaku penjajahan, program Islamisasi berjalan. Ya. Jadi yang mengikatkan kita ialah Islam. Betul. Betul. Jadi, walaupun kita ada semangat juga kenegerian, tapi kita juga ada semangat universal bahawa kita ni satu rumpun. Jadi sehingga kan kalau berlaku apa di Kedah, daripada Sabah, daripada Sementara, daripada Indonesia akan datang tolong. Jadi tak ada di Kedah, Perlis tu Aceh datang gitu ya. Ya, dan betul. kita diikatkan dengan apa tulisan guna apa tulisan Arab dan jadi banyak benda mengikatkan kita. Jadi budaya tu pun budaya Islam. Ya. Jadi itu tapi diganggu dengan penjajahan British dengan Dutch buat perjanjian tu berlaku Malaysia lagi mengganggu apa proses ketamadunan Islam tu. Wallahu a'lam. Mungkin. Jadi sekarang ni kita terlampau melihat dan memberi muka kepada politik. Jadi kalau kita tumpukan kepada budaya, adat, agama dan sebagainya, mungkin walaupun berlaku perubahan politik, ada kemungkinan kita boleh stabil lagi. Tengok macam Hamka dengan jelas mengatakan yang mengikat kita ialah bahasa Melayu. Tapi sekarang ni kita berbalah masalah bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia, tapi asalnya bahasa Melayu yang apa menjangkaui tak kisah Malaysia ke Indonesia ke Filipina ke South Thailand ke. Jadi itu ialah budaya kita. Dan istilah kita banyak ada ikatan, istilah ada roots dia ataupun akarnya sama. Dan banyak daripada petani ke, daripada campur ke, daripada mana pun kita semua cakap bahasa Melayu dan rujukkan Quran dan Sunnah. Jadi dia menjadi itulah asabiyah itulah yang menyatu grup dan istilah grup feeling itulah. Jadi bila kita jumpa kita boleh guna apa ungkapan bahasa yang sama, mungkin pakaian ataupun makanan yang lebih kurang sama. Jadi Hamka tak ada rasa sikan silu mengatakan kita brothers antara Malaysia dengan Indonesia, tak patut kita berbalah. Jadi tapi benda yang orang tak melihat dari segi budaya, dia melihat dari segi politik, politik lah. Bergaduh. Tapi sekarang ni kalau kita bangkitkan, saya pergi Jakarta belum COVID baru ni, kita bangkitkan soal inilah Nusantara ni. Jadi nampaknya orang Nahdah dengan Muhammadiyah tidak macam dululah. Pertama sekali dia sudah kurang sensitiviti. Yang keduanya, dia kata dia bersetuju kalau kita nak memperjuangkan tulisan Jawi, dan malah dia kata kejawaan mereka itu pun mereka boleh bertolak ansur. Cumanya tengoklah sejauh mana kita pandai menguruskan benda-benda macam tu. Tengok mungkin sikit lagi kita nak pergi ke Brunei. Jadi saya rasa saya akan bangkitkan bagaimana Brunei perlu melihat balik sejarah keagungan mereka itu dan berperanan, tidak lagi menjadi sebuah negeri yang malu, yang rasa sangat kecil sebagainya, bila Limbang pun dirampas, diambil oleh Sarawak dan sebagainya. Begitu yang kalau kita tak tahu. Sebab kita punya political system pun berlainan. Kita menerima sistem politik ataupun Malaysia dengan British punya sistem, Indonesia dengan cara apa yang Republik, Singapura dengan cara dia. Jadi semuanya itu kalau tak diurus dengan baik, Islam yang kita bicara itu pun akan jadi isu lah. Kerana kita nak dalam pada tu kita gerakkan Islam, nak cuba kembalikan balik kononnya syariah Islam dan kepimpinan khalifah. Dia kata ni apa kacau lagi ni. Itu pun satu faktor yang mengganggukan golongan yang tak ada fikrah Islam tu, yang sekular lagi dia marah. Betul. Kita dengan daulah Islamiahnya, dengan syariat Islamnya, itu digembar-gembur pula oleh Barat. Dia kata orang Islam yang ni yang radikal daripada Ibn Taymiyah, daripada apa semua ni geng-geng bawa sampai kepada
kaedah semua yang kaedah sampai sekarang ni grup-grup nak kembalikan ni semua ni teroris. Jadi guna gitu. Jadi kita menghadapi cabaran mana dia kena sistem kita sistem lainan. Tok Mut, jelas sikit Tok Mut. Sorry. Saya rasa kan Indonesia dengan Malaysia at the people punya level kan, memanglah ada setuju, ada tak setuju, tapi saya rasa at nation to nation kan, saya rasa agak kukuh juga sebab saya pun ada juga terbaca kalau either Malaysia atau Indonesia diserang. So kita punya first negara yang akan bantu kita sama ada kalau Indonesia diserang, Malaysia akan tolong. Jadi kalau Malaysia diserang, Indonesia akan tolong. Jadi nation to nation saya rasa agak strong lah relationship. Tinggal lagi biasalah kita macam at the people level kat bawah, people to people kita banyak perbezaan, tapi saya rasa masih lagi dalam antara kita dengan Indonesia Malaysia asabiah quite tinggi jugalah saya rasa. Ya betul. Rumpun tu masih. Kalau kita balik pada perbincangan Ibn Khaldun, maka kita punya asabiah tu di antara people to people level masih terjaga sikitlah, tapi kena diurus tu. Kalau tak dijaga dengan propaganda, dengan sekarang ni ganyang Malaysianya, orang Malaysia pula nak marah Indonesia ambil semua, marah Singapura mengambil makanan kita lah semua tu. Benda tu yang dijadikan perkara untuk memecahkan, sedangkan kita ada akar dan rumpun yang sama. Jadi yang tu yang kalau balik Ibn Khaldun yang akan mengikatkan kita tu ialah asabiah tu kena jaga itu dari segi budaya, dari segi culture. Dan then lepas tu kita nak bina tu, kalau wujud pula di kalangan semangat Singapura lebih kuat daripada Malaysia, akan menjadi kecabaran dalam kita nak bina contohnya satu Nusantara lah. Jadi konsep Nusantara tu makin sukar lah. Tapi Singapura dia akan hapus selepas 100 tahun. Dia sama ada dia akan hilang, dia akan hancur, ataupun dia akan menjadi lebih besar. Kalau dia tak nak hancur selepas 100 tahun, kata city state ni dia usia dia tak lama, kata 100 tahun, 1 abad dia hilang lah. Tapi saya rasa perancangan Singapura itu untuk tidak nak hancur, untuk dia lebih besar. Kalau dia lebih besar, dia boleh ambil lagi Sarawak dan Sabah bersama dia, dan Riau. Riau itu payah daripada Indonesia, tapi daripada kita dia boleh ambil. Maka dia tidak jadi city state lagi lah. Datuk, Ana rasa mungkin dapat komen Datuk. Ana rasa Singapura ni banyak yang masalah lingkungan. Ada satu teori, negara-negara yang pernah hadapi period yang begitu besar kesan, macam South Korea, North Korea, Malaysia dengan Singapura, Japan selepas World War II, Germany lepas daripada Hitler. Negara-negara yang menghadapi itu biasanya yang terkejut, dia bangkit keluar daripada keadaan susah tu dengan menghasilkan siapa lagi nak jaga kita. Lee Kuan Yew dah berjaya mengajar orang Singapura yang akannya tak ada corruption. Dia letak rule yang begitu ketat untuk, kerana tak ada kita harap siapa. Jadi anak rasa asas tu sebenarnya asas yang kita pun nak juga, no corruption, letak orang orang yang terbaik untuk pegang jawatan yang tu. Jadi orang dia dalam politik dia adalah orang yang bukan sebarangan. Dia letak seorang dia punya menteri dia, kalah menteri kita pasal dia punya proses nak letak tu. Dan tetapi dalam kerjaan dia kata sekarang mungkin dia punya ni ialah dia cuba dia hanya sekadar boleh perpanjangkan dia akan ni sebab dia dikelilingi oleh, dia tak ada resources, tapi dia ada advantage dulu sebab dia jadi entry port, dia jadi tempat semua. Dia British bagi dia banyak advantage. Betul. Dia akan jadi macam Switzerland lah. Prof. Okey. Prof. Ya. Saya rasa penting untuk kita tahu tentang geopolitik jugalah. Berkenaan dengan Singapura dan macam mana diorang akan influence Sabah Sarawak tu, secara agreement dia tak akan boleh, sebab itu akan dibawa ke Mahkamah Antarabangsa.
Cuma kita kena ingat yang sekarang ni kita semua hidup dalam dunia demokrasi. Yang mana Sabah Sarawak jika mereka nak cabar perlembagaan tu dan mau vote lah, buat undi supaya mereka bebas dan sebagainya, itu mereka boleh buat lah. Cuma selain daripada metod tu ialah peperangan, tapi peperangan tu rasanya tak akan berlaku lah, sebab rasanya tak berlaku negara lah. So tapi yang penting berbalik kepada apa yang Ibn Khaldun tu, adalah pentinglah apa yang Ibn Khaldun kata berkenaan dengan asobiah tu, sebab asobiah tu lah yang akan menentukan hala tuju negara tersebut mana dia nak pergi. Tapi kita tak boleh nak buat apa juga kalau kita tak sebarkan asobiah yang berasaskan prinsip Islam juga kan, Prof, sebab Singapura mereka juga ada asobiah tersendiri. Kita pun ada asobiah kita tersendiri, tapi kat Singapura asobiah mereka berdasarkan nilai dan prinsip yang berbeza. Mereka lebih minat ikut follow macam US, setiap manusia mempunyai kebebasan nak memilih. Kemudian mereka tak nak masuk campur ke agama dalam dia orang punya decision pemerintahan. Sampai pernah hari tu dia orang punya ahli parlimen, seorang tu Melayu Islam, ditanya depan-depan oleh ahli parlimen bukan Islam Singapura. Ditanya macam dia kata, do you think your religion will influence the way the government will dictate how to govern this country? So orang Melayu Muslim Singapura yang jadi MC tu, dia terpaksa jawab tak. Dia terpaksa jawab, from my belief, I believe it's supposed to be so. But then, tapi disebabkan saya duduk di Singapura, jadi saya tak benar, saya rasa saya terpaksa follow Singapura. So, nampak asobiah semangat macam mana Singapura dah cipta satu culture untuk tu. Jadi penting untuk sebenarnya kita pun sebarkan asobiah yang sepatutnya, asobiah yang macam mana kepada Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak ni saya rasa asobiah dia tentang pemahaman agama Islam, saya rasa sedikit kurang lah daripada Semenanjung. So penting jugalah supaya, sebab mereka nak menekankan asobiah juga, tapi asobiah yang lebih kepada kepentingan mereka. Saya rasa tak adil lah, sebab sebenarnya untuk membentuk negara ni dia memerlukan give and take. Mereka sendiri yang dah panggil bersetuju untuk menandatangani untuk membentuk Malaysia 1963. So mereka kena follow lah kan. Mereka tak boleh nak pakai alasan asobiah untuk Sabah Sarawak jadi tiba-tiba nak putus. So tapi benda tu takkan berlaku jika kita tak menyebarkan asobiah Islam kepada mereka lah, dan tanggungjawab mereka untuk membentuk negara. Itulah. Okey. Jadi bagi kita di Semenanjung, kita kata kesatuan Malaysia itu bentuknya federasi. Bagi orang Sabah dan Sarawak sekarang, dia kata bentuknya konfederasi. Itu yang menjadi masalah sikit sekarang ni. Kita harap-harapnya okey tu. Okey. Datuk, kita menutup. Ana nak dapat pandangan Datuk. Ana rasa Ibn Khaldun ni tiap-tiap satu fasa kita duk bincang ni, dia habiskan bab tu ataupun fasa tu dengan satu dua ungkapan macam apa, mungkin Allah yang menentukan. Yalah, ya betul. Jadi ana tertarik kerana bila ana baca balik contoh yang nombor 8 dalam dalam terjemahan Inggeris ni. Anda baca, tengok contoh balik kan. Anda baca dia punya Inggeris. Jadi dia cuba mengatakan the expansion and power of a dynasty, penyebaran dan kuasa satu dinasti correspond atau ikut bersama dengan numeric strength, kekuatan nombor atau jumlah atas oleh mereka yang mempunyai superiority ataupun ketinggian ketika masa permulaan undang kuasa. Length and duration also depend on it. Jadi selama mana boleh, dan itu bergantung juga dengan jumlah. Tapi jumlah ini kita dah jelas tadi bergantung juga dengan quality asalnya. Okay? Jadi the life of anything that comes from being depends upon the strength. Jadi ana rasa Ibn Taymiyah sedang buat satu kenyataan sains dalam melihat sejarah dan ketamadunan.
yang ini tak terikat dengan agama saja. Yang ini terikat dengan mana-mana usaha yang boleh menyatukan asabiyah itu. Dan asabiyah tu ada ramai orang, dia akan dapat kekuasaan. Okay. Cuma oleh kerana dia penulis Islamik, dia juga menghuraikan sejarah Islam. Untuk menyatakan bukti ini berlaku juga dalam contoh-contoh yang dia bawa seperti zaman Rasulullah. Semua kan dia sebelum tu dia ambil contoh Rasulullah macam dalam peperangan Tabuk. Bila jumlahnya menambah, maka Islam dia tersebar. Betul. Jadi dia nak kata ini bukti, ini sains. So he is writing a science. Satu sains dalam melihat sejarah dan tamadun. Dan sains ini akan ternyata tak kisah Islam atau bukan Islam. Betul lah. Itu apa tu ilmu sains itu sifatnya universal kan. Jadi dia nak kata kita melihat satu fenomena yang bukan, kalau orang sains kata ini bukan sains, tapi dia nyatakan there is science. Betul. Dalam kita melihat sejarah, dan jangan main tulis-tulis macam tu ya. Dia kata kena ada. Jadi dan ini terbukti dalam pengalaman sejarah zaman Rasul dan juga selepas zaman Rasul. Jadi anak itu tapi lepas itu dia nyatakanlah Allah yang menentukan semua ni. Itu dia baliklah. Kerana semua ni walaupun ini sains, jadi kita orang Muslim bila kita bicara soal sains dalam sejarah, ini sains. Sains makna dia bukan kita nak bercanggah dengan sains. Betul. Rohnya tak dibincang lebih jelas dalam kitab-kitab kita lah. Tapi dalam menilai, jangan kita heran ke orang bukan nama Islam, kalau dia ada asabiyah, dia ada jumlah, dia akan negara dia akan jadi begitulah. Betul. Ada keagungan banding dengan kita. Itu kehendak nature lah kita kena. Wallahualam. Terus anak jangan buat satu pemerhatiannya lah. Jadi bila orang bicara apakah Ibn Khaldun ni seorang menulis sejarah daripada kacamata Islam atau bukan Islam. Ini yang jadi orang kita yang tak faham, kata dia ni bukan tulis dari Islam, dari Quran atau hadis. Wallahualam. Okey. Mungkin setakat itulah dulu hari ni Dr. Basri. Ya, Datuk. Minggu depan ni takut kita terlupa. Minggu satu lagi ni. Al-Faslul Ashir. Okey, baik Datuk. Al-Faslul Ashir. Surat 329. Ya. 10. Okeylah, insya-Allah. Kita belajar ilmu, belajar fakta, belajar idea, tapi mudah-mudahan adalah hidayah juga tu untuk kita memperjuangkan apa yang kita rasa patut dalam negara kita lah. Okey ya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.